Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan malam ini setelah pada waktu siang kita membahaskan berkaitan fiqhus siyam, fiqh berkaitan puasa. Jadi pada malam ini kita akan membahaskan juga berkaitan fiqh berkaitan puasa, tapi dalam kitab Matan Tafidatun Najah yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi mungkin perkara yang mana kita akan bahaskan ada juga kaitan dengan telah kita bicarakan siang tadi, tetapi kali ini bila mana ada kitab mungkin akan lebih memudahkan untuk memahamilah perkara tersebut. Jadi kita kena ketahui Matan Tafidatun Najah asalnya, pengarang yang asal dia hanya karang sampai terhenti bab zakat, sampai bab zakat je. Bab puasa ni diletakkan oleh ulama lain sebab dia hanya sempat karang sampai bab zakat. Setelah itu disambung oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dia yang menambah babus siyam dalam Matan Safinatun Najah. Jadi kitabus siyam, kitab berkaitan puasa yang ada dalam Matan Safinah ni orang lain yang karang, yang tolong tambahkan. Sebab tu kita akan tengok perbahasan dalam bab puasa ni dia lain sikit dengan bab-bab yang lain. Dalam kitab Matan Safinatun Najah dia agak detail sikit. Sebab yang karang yang menambah itu adalah orang lain yang mana memberikan penambahan dalam kitab tersebut. Dan benda ini adalah benda yang biasa. Ulama-ulama terdahulu mereka menambah. Maksudnya kalau ulama lain tu dia tak siap kitab tersebut, ulama lain akan sambung. Contoh seperti mana kita Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Kita tahu Imam Nawawi tidak sempat untuk menyiapkan Al-Majmu' itu sampai habis. Kemudian disambung oleh ulama lain, iaitu Taqiyuddin As-Subki, yang mana dia sambung untuk mengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab itu, yang mana tidak sempat diselesaikan oleh Imam Nawawi. Kemudian As-Subki pun tak mampu menyelesaikan, tak sempat. Ulama lain pula sambung. Demikian juga seperti mana kitab Fathul Mulhim, Syarah Sahih Muslim. Asalnya Maulana Syabir Usmani dia tulis syarah kepada Sahih Muslim, iaitu kitab Fathul Mulhim. Kemudian dia wafat, tak sempat habis. Maka Maulana Taqi Usmani dia sambung menyempurnakan ataupun menyiapkan syarah Sahih Muslim tersebut. Dia sambung, jadi namalah kitab tersebut Takmilah Fathul Mulhim, menyempurnakan kitab Fathul Mulhim yang mana tadi dikarang oleh Maulana Syabir Usmani tapi tak sempat habis sebab meninggal dunia. Jadi perkara itu kita tengok dilakukan oleh ulama terdahulu dan ulama pada zaman sekarang. Bila mana ada yang mana tak sempat untuk menghabiskan kitab tersebut, ada yang mana sambung. Sebab nak mendapat kebaikan terhadap apa yang mana dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi kita akan lihat di dalam kitab kita ini, iaitu kitab berkaitan puasa, Kitabus Shaum. Bukan surat berapa kalau dalam kitab tuan-tuan dan puan-puan? Ini kalau dia 156 ni dia menetapkan bulan Ramadan. Itu maksudnya yang pertama lah tu 156, bermula mata yang pertama Kitabus Shaum. Berikutnya 159 dia dapat sepenuhnya fi syurutin sahni sihatul shaum, syarat-syarat sah. Kita masuk yang awal yang tadi itu berkaitan mula pada Kitabus Siyam. Itu bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Faslun yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsah, iaitu maksudnya diwajibkan seseorang itu untuk berpuasa Ramadan dengan salah satu daripada perkara 5 perkara ini. Maksudnya kita sebut tadi siang ada 2 perkara kitab kita yang tadi, tapi yang dalam Matan Safinatun Najah disebutkan 5 perkara. Salah satu benda itu kalau ada pada kita maka diwajibkan untuk kita berpuasa. Ingat kita sebut siang tadi, ulama mazhab Syafi'i mengatakan kita boleh menyebut Ramadan tanpa ada sebut syahr pun tak apa. Kat depan tak ada perkataan syahr, kat depan pun boleh sebut Ramadan. Kerana ada ulama lain kata makruh kalau kita sebut Ramadan tanpa perkataan syahr. Syahr tu bulan. Ada ulama mengatakan kena sebut syahrul Ramadan. Kalau tak sebut bulan di depan itu ada mengatakan makruh. Tapi ulama mazhab Syafi'i kata tidak. Dia tidak perlu sebut pun tak apa. Berdasarkan hadis yang mana kita telah sebutkan tadi siang, iaitu iza dakhala Ramadan. Nabi kata bila masuknya bulan Ramadan. Rasulullah pun tidak sebut syahr di depan. Jadi sebab itulah ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak makruh kalau kita sebut Ramadan tanpa ada perkataan bulan di depan. Dia tak ada idafah pun tak apa dalam masalah ni menurut ulama mazhab Syafi'i. Sebab tu dalam teks kita ni kita tengok yajibu shaumu Ramadan, diwajibkan berpuasa Ramadan. Tak ada sebut perkataan syahr bulan. Pertama sekali, perkataan saum ataupun siam, dia ni apa maksud saum ataupun siam? Saum ataupun siam daripada segi bahasa maksudnya imsak.
iaitu menahan diri. Jadi maksudnya saum ini kita menahan diri daripada melakukan perkara tertentu. Kalau dari segi istilah panjang lah, tapi dari segi bahasanya saum maksud imsak, menahan diri. Sebab itu kalau kita tengok di dalam Al-Quran, berkaitan Al-Quran ada juga perkataan saum. Tapi perkataan sauma dalam Al-Quran diartikan bukan hanya puasa yang kita faham sekarang, tapi perkataan sauma dalam Quran juga ada kalanya bermaksud sukut, diam. Contohnya ada nazar yang mana dilakukan dalam Quran, kita tengok bahwasanya inni nazartu lirrahmani sauma, iaitu berkaitan nazar yang mana berkaitan ni aku bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sauma, untuk aku sauma, aku bernazar ke Allah untuk saum. Maksud saum di sini bukan aku nak berpuasa, tapi aku tak mahu bercakap. Maksudnya aku bernazar ke Allah, aku tak mahu cakap dengan orang. Jadi perkataan sauma di situ maksudnya sukut, iaitu menahan diri. Jadi sebab tu kita katakan perkataan saum dari segi bahasa maksudnya menahan diri. Jadi sebab tu dalam Al-Quran kalau ada perkataan saum bukan hanya dimaksudkan puasa saja, boleh dimaksudkan dengan sukut, diam. Maksudnya menahan diri daripada bercakap. Itu maksudnya. Kita kata berkaitan perkataan saum ni ada banyak maksud. Okey, sekarang kita masuk dalam kitab kita. Yajibu saumu ramadhana bi ahadi umurin khamsah. Diwajibkan berpuasa Ramadan dengan masuknya salah satu dari 5 perkara tersebut. Yang pertama adalah ahaduha bistikmali sya'bana salasina yauman, iaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Seperti yang kita telah bahaskan pada pertemuan pagi tadi, iaitu kita dalam Islam bulan kita hanya ada 29 atau 30. 29 atau 30. Dia tak ada 31, dia tak ada 28. Jadi seseorang itu kita nak berpuasa sama ada 2 saja. 29 hari atau 30 hari. Kalau dia puasa 28, nanti dia kena tambah sehari. Kalau dia puasa 28 ke 27, dia kena qada, tambah balik hari-hari yang mana dia miss, dia tertinggal. Jadi yang pertama kita katakan sekiranya tak nampak lagi anak bulan, contohnya tak nampak lagi anak bulan, maka kita kena sempurnakan 30 Sya'ban. Barulah lepas tu baru masuk 1 Ramadan. Kalau nampak anak bulan dah, tak apa, 29 tu habislah Sya'ban 29 je dah, 30 tak ada. 30 dari tu jadi 1 Ramadan. Kita kena ketahui bahawa dalam Islam hanya ada 29 atau 30. Kalau kita tak nampak anak bulan lagi 30 tersebut, maka kita kena 30 tu masih Sya'ban. Kalau dah nampak dah anak bulan, maka kita hanya 29 Sya'ban saja, lepas tu terus 1 Ramadan. Jadi kita katakan bahawasanya dalam kes yang tak nampak anak bulan, fa in rumma alaikum, atau pada riwayat sebut fa in rubbiya alaikum, Nabi kata kalau kamu tak nampak anak bulan sebab ada masalah awan lindung ke tak nampak anak bulan, maka kita kena fa akmil, sempurnakan 30 Sya'ban. Kalau nampak barulah hanya 29 saja, lepas tu terus satu Ramadan. Itu berkaitannya. Maksud teks pertama ni bi istikmal, kena sempurnakan 30 hari dalam kes tak nampak anak bulan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang kedua adalah bagi orang yang mana melihat hilal anak bulan itu untuk dia sahaja, walaupun dia ini orang yang fasik. Maksudnya kalau orang yang fasik itu dia nampak anak bulan, maka hak untuk dia kena puasa, tapi dia tak boleh suruh orang lain puasa. Contoh kalau ada orang fasik, dia nampak anak bulan, maka untuk dia sahaja berpuasa. Dia tak boleh untuk pergi habaq kat grup WhatsApp, esok kita puasa dah Ramadan, tak, sebab dia orang fasik. Untuk bagi tahu benda ni, dia kena ada berkaitan adil, dia kena ada adil syahadah. Dia kena ada adil lah, kita akan bahas lagi apa itu adil syahadah. Tapi kalau dia orang fasik, dia ni jenis tak terpercaya pun, kita nampak pun dia ni selalu buat kabair, dosa-dosa besar, dia ni kita tahu, dia ni cakap dia tak boleh percaya. Kalau dia ini nampak anak bulan, hanya dia saja berpuasa, tapi dia tak boleh untuk mewajibkan orang lain berpuasa. Ini maksud yang kedua adalah bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Orang yang nampak anak bulan tu, kalau dia fasik, dia saja berpuasa, dia tak boleh untuk habaq ataupun paksa orang lain puasa. Wasalisuha, yang ketiga, bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Maksudnya lam yarahu bi adli syahadah. Dengan masuknya bulan Ramadan ini, bila mana anak bulan tersebut dilihat oleh orang yang mana ada adil syahadah. Maksudnya orang adil syahadah ni orang yang terpercaya, yang mana kita tak nampak dia buat kabair, dan dosa besar kita tak nampak dia buat. Dia juga tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Maksudnya orang yang dipercayai, dia nampak anak bulan, dia pergi beritahu kat ulul amri pemerintah, pemerintah pun percaya, pemerintah pun mengakui apa dia kata, maka pemerintah pun mengatakan kita dah puasa esok hari sebab nampak anak bulan. Maka yang ketiga ni adalah
bila orang yang ada adil syahadah. Adil syahadah tu apa? Dia tidak melakukan dosa besar. Maksud sejarah zahirnya kita tak nampak pun dia minum arak ke, dia buat itu, dia buat ini, dosa-dosa besar kita tak nampak zahirnya. Dan dia tidak konsisten melakukan dosa kecil. Sebab kita manusia baik mana pun ada dosa kecil, tapi dia tidaklah selalu konsisten melakukan dosa-dosa kecil. Manusia ada buat dosa, tapi ada yang kadang-kadang dia buat disebabkan kelemahan dia, kemudian dia bertaubat. Ada pula orang ni sentiasa duk buat dosa-dosa kecil, duk pamer dekat orang pula. Adil syahadah ni orang yang mana bukan dia tak buat dosa kecil, tapi dia tidak konsisten melakukan dosa kecil. Maksudnya kita senang faham orang yang kita percaya dia lah, kita nampak dia pun tak melakukan kabair, dosa besar dia tak buat. Secara kita zahirnya kita mempercayai kata-kata dia. Maka orang ni kalau dia nampak anak bulan, dia bagi tahu ke ulul amri, maka ulul amri pun mengatakan bahawasanya kita puasa sekian-sekian hari. Dan inilah yang mana kat Malaysia pun yang tengok anak bulan, kita akan tengok orang-orang yang mana memang ada tim dia sendiri, tim falak. Depa tengok anak bulan, nampak, bagi tahu kat pemerintah. Pemerintah pun mengatakan sekian-sekian masuklah Ramadan tanggal sekian-sekian. Itu yang mana kita duk tengok kat TV. Kita tengok TV malam-malam, waktu lepas pukul 8 itu kita tengok mereka akan umumkan. Depa umumkan tu adalah bila mana agamawan yang mana yang ada autoriti dalam bidang falak, mufti ke apa, depa tengok anak bulan terapung, depa bagi tahu kat pemerintah, pemerintah pun umumkan di dalam TV. Itu maksud yang ketiga ini, bila mana orang yang ada adil syahadah, dia nampak, dia pun bagi tahu dekat pemerintah. Kita pergi yang seterusnya. Wa rabi'uha, yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin mausuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la. Maksudnya adalah yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin mausuqin bihi, dengan perkabaran orang yang mana adil riwayah. Orang yang adil riwayah. Apa beza adil riwayah dengan adil syahadah? Tadi kita tengok orang yang tengok anak bulan tadi tu dia kena adil syahadah. Adil syahadah tu syarat dia kena laki. Tetapi adil riwayah yang kedua ni, dia perempuan pun tak ada masalah. Dia perempuan pun tak ada masalah. Kalau yang tadi kita nampak tadi berkaitan, kalau orang tu dia tengok anak bulan, walaupun seorang yang tengok, tapi dia adil syahadah, dia lelaki, dan ada syarat-syarat lain lah yang banyak, dia adil syahadah, maka itu terpakai. Yang kedua ini adalah bila mana orang yang adil riwayah. Adil riwayah ni syarat-syarat dia lebih kurang lah dengan adil syahadah. Cuma adil riwayah ni dia kena, maksudnya dia perempuan pun tak apa, laki perempuan tak ada masalah. Tapi yang first tadi dia kena laki. Apa perbezaan keduanya ini? Yang kedua ini, maksudnya yang keempat ini, kalau ada orang adil riwayah, maksudnya orang yang terpercayalah, yang mausuqin bihi, yang kita percaya kat dia, memang dia ni nampak tak tipu, bukan kaki tipu. Dia habaq kat kita, dia kata kat kampung sebelah dah nampak anak bulan. Perbezaan tadi, yang tadi tu orang tu sendiri dia nampak. Yang keempat ni pula, yang seterusnya ini yang kita sebutkan ini ada kalanya bukan dia nampak, tapi dia habaq orang lain nampak. Contohnya ada mai kat kita ni, orang yang mana kita percaya betul-betul, tak pernah nipu. Dia ni baik, bagus, jarang kita nampak. Dia ni kita tak nampak pun buat dosa besar apa. Maksudnya orang soleh lah, orang soleh atau solehah. Dia mai kat kita, dia habaq kepada kita bahawasanya dekat kampung sebelah mereka dah nampak anak bulan dah. Kat kampung sebelah mereka dah nak puasa dah esok. Orang yang mana adil riwayah ni dia bagi tahu kat kita, dan juga dalam keadaan ini kita pun berpuasa juga sebab kita percaya kata-kata dia. Itu. Macam mana pula kalau orang yang mai kat kita tu dia tak sampai adil riwayah? Maksudnya dia tak sampai adil riwayah lah. Adil riwayah ni ada syarat-syarat dia, kita sebut tadi. Dia tak sampai adil riwayah, tapi orang yang mai ini, dalam kes ini kita percaya dah. Contoh, ada orang mai kat kita bagi tahu kampung sebelah dah nampak anak bulan dah, depa dah nak puasa esok hari. Tapi orang yang mai kat kita ni, dia ni kita pun percaya tak percaya. Maksudnya kita nampak dia dalam keadaan bukanlah orang yang mana sampai tahap adil riwayah dan syahadah tu, tak sampai. Tapi dalam kes kali ni, berita ni, hati kita percaya kat dia. Maka macam mana? Kita tengok disebutkan sini, au ghairi mausuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Okey, untuk orang kes ini yang mana ghairi mausuqin bihi, orang yang mana kita nampak tak trusted sangat, tak percaya sangat, dia mai kat kita, dia bagi tahu kampung sebelah depa dah nampak anak bulan dah esok puasa. Orang ni dia taklah sampai tahap adil riwayah. Tapi dalam kes ini, in waqa'a fi qalbi sidquhu, kalau hati kita percaya dalam kes ni, hati kita dia, oh dia ni memang tak apa betul sangat sebelum ni, tapi kali ni aku percaya dia tak tipu kes ni, maka kita kena puasa juga. Jadi ada perbezaan dengan tadi. Yang tadi tu kalau orang yang mana mausuqin bihi, yang memang kita percaya betul-betul, dia habaq kat kita kampung sebelah dah nampak anak bulan,
maka kita kena percayalah yang tu. Kita kena puasa juga sebab dia memang kita percaya tak pernah nipu. Tapi kalau orang yang kedua mai, dia ni tak sampai pun tahap terpercaya ini. Walaupun dia tak sampai tahap terpercaya tersebut, tapi bila mana dia mai kat kita, dia kata kampung sebelah dah nampak nak bulan dah. Dalam kes ni kita kata dia tak nipu ni, dia betul kali ni, aku percaya dia. Yang tu kita kena puasa juga pada esok hari. Itu berkaitan yang keempat. Yang terakhir, wa khamisuha, yang kelima, bizanni dukuli ramadana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi zalika. Maksudnya adalah yang ini yang kelima, bizanni dukuli ramadan, iaitu dengan sangkaan bahawasanya telah masuk bulan Ramadan tersebut bil ijtihad, dengan ijtihad. Maksudnya dia ini tak apa yakin sangat masuk tak masuk Ramadan, tapi dia dengan ijtihad, usaha dia laku dengan zon, sangkaan dia bahawasanya masuk dalam Ramadan. Fi man ishtabaha alaihi zalika, terhadap orang yang mana masih lagi dia ada, kita rasakan tak berapa yakin 100% masuk Ramadan. Untuk orang yang masih samar-samar. Kes ni macam mana? Kes ni terjadi bila mana orang masuk penjara. Yang penjara tu tak ada orang melawat. Kalau penjara, kita katakan penjara orang negara kafir, yang orang tak boleh melawat, dia nak tengok tarikh pun tak tahu, TV tak dapat, surat khabar tak dapat. Bayangkan dia duduk penjara, macam mana dia tak tahu puasa? Dia tak tahu. Jadi dia pun kira lah, dia buatlah pangkah-pangkah kat dinding dia 29 hari, 30 hari. Dia kira lah, kita nampak kadang-kadang TV kan, cerita-cerita orang duduk penjara, dia akan tengok bulan berapa hari dia nak keluar. Contoh kalau orang yang jenis duduk penjara yang memang tak ada, cara kat Malaysia ada lah, mungkin kat negara kafir, negara lain yang mana memang tak boleh melawat, ataupun penuh semua orang kafir, tak tahu tempoh waktu, bila waktu masuk waktu ataupun bila tarikh, dia tak tahu apa. Untuk orang macam ni, maka bila dia ijtihad dengan sangkaan dia masuk dalam Ramadan, maka dalam ketika itu dia kena berpuasa. Persoalan yang ditanya, macam mana bila mana dia dah puasa dah, baru dia tahu lah yang aku puasa tu bukan bulan Ramadan, rupanya dah lepas Ramadan dah, baru dia tahu. Maka bagaimana? Puasa dia 30 hari tadi itu menjadi qada Ramadan tadi. Contohnya pada bulan dia puasa tadi tu bukan Ramadan, Syawal sebenarnya. 30 hari tu dia puasa, baru dia tahu lah aku puasa bulan Syawal sebenarnya, bukan Ramadan. Jadi macam mana? Maka 30 hari yang dia buat tu dianggap sebagai qada Ramadan yang tertinggal tadi tu lah. Okey, persoalan yang seterusnya, macam mana kalau dia dah ijtihad tadi duduk penjara tadi, rupanya baru bulan Rejab dia puasa, maka dalam kes ini bulan Ramadan tu dia kena puasa lagi. Sebab tak boleh kita puasa awal. Maksudnya yang dia masuk Ramadan ni dia kena puasa lagi sekali. Tetapi kalau dia tadi tersilap rupanya dah puasa bulan Syawal, maka yang dia puasa lepas Ramadan tu menggantikan Ramadan yang terlepas tadi itu. Itu berkaitan hal yang mana kita sebutkan berkaitan ni. Jadi ini 5. Sebab itu yang pagi tadi kita sebutkan 2 je. Kitab Muqaddimah Hadramiyah tak sebut banyak, dia sebut 2 atau 3 saja. Muqaddimah Hadramiyah sebut berkaitan istikmali Sya'ban salasin. Yang kedua adalah bi'ru'yati adlil hilal. Yang ketiga berkaitan sama matlaq. Sama matlaq dia. Itu Muqaddimah Hadramiyah. Tapi kalau kitab kita ni sebut 5, agak detail lah. Sebab itu kita katakan walaupun kitab ini adalah kitab yang mana matan asas, tetapi dalam bab puasa agak detail. Matan Safinatun Najah, sebab dia dikarang oleh orang lain, tambahan. Bab puasa ulama lain yang mana tambah, iaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang kita pergi kepada seterusnya, faslun syartu sihhatihi arba'atu asya', iaitu syarat sah puasa ada 4 perkara. Ini kita dah bahas siang tadi kita tak bahaskan detail panjang sangat. Yang pertama Islamun. Yang pertama hendaklah dia ini orang Muslim, syarat sah puasa. Seperti mana kita dah sebutkan bagi tadi, kalau seseorang itu dia tak cukup syarat sah dia, contoh dia murtad ketika tengah puasa, maka tak sah puasa dia hari tersebut, dan dia kena qada balik nanti. Saya buat contoh, dia puasa macam biasa, pukul 3 baru dia menghina hukum Allah dalam Quran. Dia kata ayat ini tak sesuai dengan Quran, ayat berkaitan suratul Nisa ini kena cabut dalam Quran, dia kata. Maka dia terkeluar pada Islam ketika itu. Lepas tu pukul 5 baru dia bersedar, ada kakak, ada abang dia nasihat, tak boleh kata macam tu, boleh murtad keluar Islam, kata kalau macam tu. Dia pun baru insaf, dia pun mengucap balik. Kemudian setelah itu, dalam kes ni walaupun dia mengucap balik, puasa dia hari itu tak sah, nanti dia kena qada balik. Jadi sebab tu syarat sah puasa pertama Islamun, dia hendaklah Muslim. Kalau terputus tak cukup syarat dia itu, maka puasa dia hari tersebut tidak sah, dia kena qada nanti. Okey, syarat kedua wa'aqlun. Syarat kedua adalah dia hendaklah orang yang mana yang berakal. Itu maksudnya dia hendaklah orang yang mana berakal. Sebab tu kita ada bahaskanlah berkaitan orang yang ighma, orang yang mana yang pengsan.
Bab berkaitan pensan kita dah bahas dah panjang lebar pagi tadi. Nanti lagi kita sampai bab tu kita akan bahaskan berkaitan orang yang pensan. Seterusnya adalah wanaqa'un min nahwi haidin. Hendaklah dia suci daripada haid. Dia bebas dan suci daripada haid. Perempuan yang dalam keadaan haid tidak boleh dia nak berpuasa dengan niat ibadah. Seperti mana kita katakan tadi. Jika dia berpuasa juga dengan niat ibadah, maka dia melakukan perbuatan yang haram. Sebab dia tak boleh at-talabbus bil ibadah fasidah. Ingat lagi tak contoh? Apa contoh ibadah yang mana kita katakan tadi? At-talabbus bil ibadah fasidah. Ada siapa yang ingat? Pagi tadi. Selain pada orang perempuan haid yang mana dia puasa ketika mana Ramadan dengan niat ibadah. Itu maksudnya at-talabbus bil ibadah fasidah. Haram. Kalau perempuan haid, dia puasa juga dengan niat ibadah. Kalau dia puasa sebab nak diet ke jaga orang sekeliling, tak ada masalah. Itu bukan niat ibadah. Tapi kalau dia teruskan puasa dengan niat ibadah, nak berpuasa Ramadan, itu haram, tak boleh. Itu nama dia at-talabbus bil ibadah fasidah. Ingat lagi tak apa kes lain yang sama dengan at-talabbus bil ibadah fasidah? Ada siapa yang mesti ingat yang kita sebut? Antaranya orang yang solat tanpa wuduk dengan sengaja. Dia solat tanpa wuduk. Contoh, dia pergi masuk ke dalam saf, dia pun solat Allahu Akbar, dia tahu dia tak ada wuduk. Maka orang yang solat tanpa wuduk berdosa. Solat bukan semua solat dapat pahala, tak. Ada solat kalau lakukan berdosa, iaitu orang yang solat dalam keadaan tanpa wuduk. Dia lain. Kalau mana dia was-was, ada wuduk tak ada wuduk, itu lain cerita. Kalau was-was teruskan, sebab itu mainan syaitan. Kalau kita layan, tak boleh solat lah kita. Sebab apa? Solat sikit, ambil wuduk lagi. Sebab was-was syaitan, rasa macam batal. Was-was syaitan lain. Ini kita katakan memang dia tahu dia tak ada wuduk, dia yakin tak ada wuduk, tapi dia saja nak solat. Dia saja nak solat juga. Ini maksudnya at-talabbus bil ibadah fasidah. Haram perbuatan yang dia lakukan itu. Okey. Yang seterusnya, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaumi, iaitu wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaumi, dia mengetahui waktu yang mana diterimanya puasa. Untuk orang berpuasa, dia kena tahu bila waktu yang mana diterimanya puasa pada puasa sunat. Dia tak boleh puasa 1 Syawal. Dia kena tahu waktu yang mana diterima untuk dia melakukan puasa sunat tersebut. Itu maksudnya. Ini tidak untuk puasa Ramadan, dia agak tidak praktikal lah. Sebab puasa Ramadan memang kita tahu dah bulan Ramadan boleh untuk kita berpuasa. Ini terpakai untuk puasa sunat. Sebab kita kena tengok juga ada hari yang tak boleh kita puasa, seperti 1 Syawal dan lain-lain. Seterusnya, faslun syurutu wujubihi khamsatun. Syarat wajib berpuasa ada 5 perkara. Maksudnya kalau kita memenuhi syarat wajib ini, kita diwajibkan puasa. Yang pertama, Islamun, iaitu dia hendaklah seorang Muslim. Kalau dia orang kafir macam mana? Kalau dia orang kafir, ini perbahasan ni dia ada kaitan dengan nanti kita nak kena qada ataupun tak. Kalau orang kafir, adakah dia diwajibkan qada puasa tersebut kalau masuk Islam? Jawapannya tidak. Kalau dia al-kafirul asli, dia kafir asli. Kafir asli tu apa? Daripada kecil memang dia kafir. Tapi kalau dia murtad, dia kena qada balik. Kalau orang murtad. Kalau orang yang memang daripada kafir, dia memang kecil kafir, maka dia tidak perlu qada pun puasa yang dia ditinggalkan. Dia tinggalkan puasa dulu. Tapi kalau dia murtad, dia kena qada balik. Kalau orang murtad yang kita sebut tadi dah, ada kes-kes tertentu. Itu syarat wajib yang pertama. Yang kedua, wa taklif. Syarat wajib puasa yang kedua adalah taklif. Dia hendaklah orang yang mana mukallaf. Ini menunjukkan kalau orang yang mana tak balik lagi, orang tak balik lagi, dia puasa boleh tak? Boleh. Tapi tak diwajibkan kepada dia berpuasa. Contohnya mungkin ada budak umur 9 tahun, 8 tahun, anak ataupun ayah ataupun tok wan yang nak didik supaya suruh puasa. Itu maksudnya kita katakan benda yang mana yang memang bagus dan ada tuntutan untuk kita didik dia berpuasa. Tetapi kita katakan tidak diwajibkan lagi lah untuk dia berpuasa, tapi kita hanya train dia saja. Sebab dalam kitab-kitab fiqh disebutkan umur 7 tahun telah untuk mereka ini, mereka dididik untuk berpuasa. Jadi kita katakan orang yang mana masih dalam keadaan tak akil balik lagi, sah tak puasa? Puasa mereka sah, cuma mereka tak diwajibkan lagi berpuasa. Mereka tak diwajibkan lagi untuk berpuasa dalam keadaan tersebut. Persoalannya, bila mana dalam bab berkaitan orang yang mana telah dia ini tak akil balik lagi, dia umur 11 tahun, 12 tahun, kita katakan budak umur 12 tahun, dia tak balik lagi tapi dia puasa. Tengah-tengah dia tengah puasa itu baru dia balik, pukul 12 tengah hari baru dia akil balik. Maka macam mana? Dia boleh nak berbuka puasa ataupun dia kena teruskan puasa dia. Sekali kita akan sampailah bab berkaitan bab tersebut untuk orang yang mana asalnya tak wajib untuk dia puasa, tapi dia akil balik tengah-tengah tu pukul 12 pukul 1. Mari kita akan sebutkan berkaitan hal tersebut. Adakah diwajibkan untuk dia teruskan puasa ataupun boleh berbuka.
Okey, syarat seterusnya, wa itaqah, berkemampuan. Jadi kalau untuk orang-orang yang tak mampu, seperti mana orang yang dia sakit, yang tak mampu untuk sembuh dah, maksudnya dia ada penyakit yang tak mampu untuk, memang kita nampak secara zahir dia tak mampu untuk sembuh. Kita tahu dalam Islam, kita dah sebut dah, semua penyakit dah ubat dia kecuali mati. Cuma sama ada dah jumpa atau belum ubat tersebut. Jadi nak katakan ada orang jenis yang mana pada zahirnya sakit dia tu takkan dapat sembuh secara zahirnya. Mungkin sakit dia itu nak peluang nak sembuh tu tak ada. Maka untuk orang yang macam ni, dia tak ada itaqah, dia tak berkemampuan, maka dia tidak diwajibkan berpuasa, tapi dia bayar fidyah saja. Dan ini juga untuk syekhun kabir, untuk orang yang mana tua. Orang tua tak larang nak puasa, maka dia tak termasuk orang yang diwajibkan berpuasa. Jadi syarat yang kita sebutkan ini adalah itaqah, dia berkemampuan. Kalau dia tak cukup syarat ni, tak diwajibkan dia untuk puasa, tapi dia kena bayar fidyah. Itu. Syarat seterusnya, wasihatun, hendaklah dia sihat, dalam keadaan sihat. Untuk syarat wajib puasa dia dalam keadaan sihat. Jika orang yang tak sihat, iaitu orang yang marad, yang sakit, maka dibenarkan, ada ruksah untuk dia berbuka puasa. Tapi sakit dan bagaimana? Jawapannya adalah sakit yang mana? Yang yubihu tayammum, yang mengharuskan untuk dia bertayamum. Kita tengok bab tayamum, kita dah belajar dulu. Sakit yang mengharuskan tayamum adalah sakit tersebut jika sakit itu kalau kita buat juga nak berwuduk menggunakan air, akan bertambah sakit kita. Itu sakit yang mengharuskan tayamum. Kalau kita guna air juga akan menyebabkan lagi sakit badan kita ataupun lambat sembuh. Maka ketika ini diharuskan kita bertayamum, tak guna air. Jadi untuk bab puasa ini juga kita katakan sakit yang mana kalau kita berpuasa juga akan menyebabkan bertambah sakit kita dan lain-lain, maka kita diharuskan, dibenarkan untuk kita tidak berpuasa ketika hari tersebut. Tetapi jika sakit kita tu dapat menyebabkan halak, dapat menyebabkan kita binasa, mati, maka diwajibkan kita berbuka. Saya ulang balik, kalau kita sakit tersebut, sakit itu taklah sampai menyebabkan kematian, tapi sakit itu kalau kita puasa akan menyebabkan kita lagi lambat sembuh lah, itu kita dibenarkan berbuka. Tapi kalau sakit itu sehingga menyebabkan halak, binasa kita, boleh menyebabkan kita hampir terkorban, boleh menyebabkan kematian, maka ketika itu kita wajib berbuka dalam kes itu. Okey, syarat yang seterusnya, syarat wajib yang terakhir, wa iqamah, hendaklah kita dalam keadaan iqamah, iaitu bermukim pada satu tempat. Jadi maksudnya kalau kita bermusafir dengan syarat-syarat tertentu, maka kita tidak diwajibkan berpuasa. Kita kena iqamah, duduk bermukim di satu tempat. Maka kalau kita bermukim, duduk menetap di satu tempat, maka ketika itu diwajibkan berpuasa. Tetapi sekiranya kita dalam keadaan bermusafir, maka tidak diwajibkan untuk kita berpuasa dengan syarat-syarat dia. Apa syarat dia untuk kita berbuka puasa ketika bermusafir? Yang pertama, hendaklah safar itu adalah safarun tawil, safar yang panjang, permusafiran yang panjang. Kalau kita dari sini nak pergi pekan je, itu kira pendek lah, tak boleh nak buka puasa. Dia kena permusafiran yang panjang. Yang kedua, hendaklah permusafiran itu bukan untuk tujuan yang haram, bukan permusafiran yang haram. Yang ketiga, kita bertolak qabla subhi, kita keluar qaryah kita itu sebelum waktu subuh. Selalu orang akan tanya, sebab kita akan musafir selalu pukul 9-10 pagi, tidak? Bukan sebelum subuh. Macam mana kalau dia keluar tu 9-10 pagi, 12 tengah hari, boleh tak dia nak berbuka puasa? Kita katakan, kalau dia keluar sebelum subuh, dia boleh tak puasa daripada awal, daripada subuh tak puasa, tak ada masalah. Tapi kalau dia keluar lepas subuh pukul 9-10 pagi ke, dia kena puasa dulu pada awal. Lepas tu dalam perjalanan, kalau dia tak larat, barulah dia berbuka puasa. Itu perbezaan dia. Jadi kalau kita nak buka puasa kan, kita nak makan, kalau kita musafir, tengok keadaan kita. Kalau kita bermusafir itu, kita tak ada masalah, kita larat lagi, puasa lagi baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lagi baik. Tapi kalau kita bermusafir itu, kita nak buka puasa, boleh tak? Kita katakan boleh, tak ada masalah. Kalau kita dah cukup syarat-syarat tadi, kita nak buka puasa, tak ada masalah. Tapi kita kena qada balik nanti. Kalau kita nak qada pada bulan lain, tak sama macam bulan Ramadan pahala dia. Jadi sebab tu kalau kita mampu untuk berpuasa, puasa lagi baik. Jika kita dalam keadaan musafir itu menyebabkan kita penat, kita musafir pun penat, maka berbuka lebih afdal. Kalau kita musafir tu kita rasa penat. Tapi ini ada ikhtilaf lah dalam kalangan ulama berkaitan hal ini. Ini kerana ada perbezaan antara mazhab juga dalam bab tersebut. Ini kerana ada hadis yang Nabi SAW mengatakan bahawasanya laisa minal birri as-siyamu fis safari, as-siyamu fis safari.
Nabi SAW bersabda, bukan termasuk kebaikan ataupun kebajikan jika seseorang itu dia puasa ketika mana bermusafir. Hadis ini menunjukkan jika kita dalam keadaan penat, sampai kita musafir itu dalam keadaan penat, kita nak buat apa pun tak berpelarat, maka dalam bab ini berbuka puasa lebih afdal. Tetapi kalau kita ini dalam keadaan kita tengok kita ni larat, maka berpuasa lagi baik. Wa antasumu khairul lakum. Kita tengok keadaan kita lah. Tapi ala kullin, kalau kita ini dalam keadaan dah cukup syarat dah, kita keluar sebelum subuh, kemudian kita pun bermusafiran yang jauh, kita pula dalam keadaan musafir yang baik, maka kalau kita nak berbuka puasa tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh saya buka. Tapi kalau kita larat, berpuasa itu lagi baik. Tapi boleh tak kalau kita nak berbuka? Boleh, tak ada masalah. Jika kita dah cukup syarat-syarat yang mana kita sebutkan tadi. Okey, kita pergi pada bab yang seterusnya, iaitu faslun arkanuhu salasatun, iaitu fasal dalam menyebutkan rukun-rukun puasa ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, iaitu niyatun lailan li kulli yaumin fil fardi, niat pada waktu malam ataupun niat pada setiap malam pada puasa fardu, iaitu kita niat pada waktu malam untuk puasa fardu. Ini berdasarkan hadis yang mana Nabi SAW bersabda, man lam yubayyi siyam qabla fajri fala siyama lahu, atau kama qala. Maksudnya Nabi SAW bersabda, siapa yang mana dia tak niat pada waktu malam qabla al-fajri, sebelum masuk waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia, tak sah puasa dia. Hadis ni ada perbahasan dalam kalangan ulama, ada mengatakan hadis ni marfu', ada mengatakan mauquf. Maka berdasarkan hadis ni kita diwajibkan niat tiap malam. Tiap-tiap malam kita niat menurut mazhab Syafi'i. Tetapi ulama mazhab Syafi'i juga membenarkan untuk kita mengikut pandangan mazhab Maliki, yang mana niat sebulan terus. Walaupun kita ikut mazhab Maliki niat sebulan terus, kita juga mazhab Syafi'i juga menyuruh, menganjurkan agar niat tiap-tiap malam. Sebab asalnya dalam mazhab Syafi'i wajib niat untuk tiap-tiap malam. Maka sudah tentulah kita diwajibkan niat tiap-tiap malam. Cuma bila kita dah niat 30 hari tersebut, andai kata kita ini terlupa dah niat pada waktu malam, contohnya malam kelima kita lupa niat, sah tak puasa kita tu? Sah, sebab kita dah niat 30 hari tadi, sebulan. Sebab itu kita katakan mazhab Syafi'i walaupun dia membenarkan untuk mengikut mazhab Maliki niat sebulan, kita tiap-tiap malam pun kita niat juga. Cuma dalam kes kalau kita terlupa, maka sah juga puasa kita sebab kita dah niat 30 hari tadi. Tapi yang terbaiknya kita niat tiap-tiap malam lah, kerana mazhab Syafi'i asalnya mewajibkan untuk kita berniat pada tiap-tiap malam. Itu yang pertama, mazhab Syafi'i wajib kita niat tiap-tiap malam. Yang seterusnya, rukun yang kedua, wa tarku mufattirin zakiran muqtaran ghairu jahilin makzurin, iaitu kita meninggalkan perkara yang mana membatalkan puasa, zakiran muqtaran ghairu jahilin makzurin, iaitu kita meninggalkan perkara yang membatalkan puasa dan kita tidak melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan kita menyedari hal tersebut, mengingati perkara tersebut batal puasa. Dan kita juga tidak melakukan secara muqtaran, pilihan kita. Dan kita juga tidak melakukan dalam keadaan, bukan dalam keadaan dia jahil ma'zur. Jahil ma'zur tu apa? Kita akan sebutkan. Jadi maksudnya sekiranya seseorang itu melakukan perkara membatalkan puasa dalam keadaan nasian, lupa, dimaafkan. Kalau lupa. Jika seseorang itu melakukan perkara membatalkan puasa dalam keadaan mukrah, dipaksa, itu dimaafkan. Jika seseorang itu melakukan perkara membatalkan puasa disebabkan jahil ma'zur, jahil yang dimaafkan, itu pun tidak membatalkan puasa. Tapi kita dah sebut dah apa itu jahil ma'zur. Jahil ma'zur, jahil yang dimaafkan. Sebab tu kita katakan orang yang mai kuliah hari ni tak ada jahil ma'zur. Jahil ma'zur tu yang diberi kemaafan sekiranya dia ini dalam keadaan apa? Dia ini dalam keadaan baru masuk Islam. Itu pertama. Jahil ma'zur adalah orang yang baru masuk Islam, dia tak tahu hukum hakam lagi. Yang kedua adalah orang yang mana ba'in anil ulama, dia jauh daripada ulama. Maka orang yang mana jauh daripada ulama, maka dia dua orang ini diberikan kemaafan dalam bab ini. Yang ketiga, rukun yang ketiga, wasaimun, iaitu diri orang yang berpuasa. Jadi kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i rukun puasa ada 3. Yang pertama adalah niat pada waktu malam. Berdasarkan hadis kita sebut tadi, niat pada waktu malam berdasarkan riwayat yang mana Rasulullah menyebutkan man lam yubayyi siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa tak niat pada waktu malam sebelum waktu fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi niat pada waktu malam. Dan kita sebutkan mazhab Syafi'i mewajibkan niat pada waktu malam pada puasa fardu.
Bukan mereka menganjurkan, tapi diwajibkan. Tadi saya sebut menganjurkan, yang lebih tepatnya adalah diwajibkan untuk niat pada waktu malam dalam mazhab Syafi'i. Itu merupakan rukun. Dia berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat boleh kita niat pada waktu siang dan tidak ada masalah, tetapi dengan syaratnya sebelum masuk waktu zuhur. Itu perbezaan antara puasa wajib dan juga puasa sunat. Yang seterusnya, faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kaffaratul uzma, dan diwajibkan untuk orang yang mana melakukan perkara ini, dia melakukan qada dan juga dikenakan juga kepada dia kaffaratul uzma. Untuk orang melakukan kes ini seperti jima, maka diwajibkan untuk dia mengqadakan puasa dan juga dia dikenakan al-kaffaratul uzma. Itu untuk orang berjima. Itu hanya untuk lizauj, untuk suami saja, isteri tak kena. Kafaratul uzma adalah dia hendaklah memerdekakan hamba yang pertama. Kalau tak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu juga, pergi dari ketiga, iaitu dia memberikan 60 orang miskin untuk makan. Ini berkaitan dengan kafaratul uzma. Wa ta'ziru ala man afsada sawmahu fi ramadana yawman kamilan bijima'in tamin azimin bihi lisawmi. Iaitu dan juga wa ta'zir, pemerintah boleh untuk menghukum orang yang mana afsada sawmahu fi Ramadan yauman kamilan, untuk orang yang mana merosakkan puasa dia pada bulan Ramadan, iaitu dia merosakkan pada sehari dengan sempurna, sehari penuh dengan sempurna tersebut, maksudnya dia telah melakukan perkara yang menyebabkan dia batal puasa pada sehari tersebut. Bijima'in tamin, dengan jima' yang mana yang sempurna, asimin bihi lisawm, dan mana perkara tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan dia itu melakukan dosa, melakukan kabair. Kerana orang yang mana dia berjima ketika mana berpuasa, dia telah melakukan perkara membatalkan puasa, dan juga dia melakukan perkara yang menyebabkan dia kena kafaratul uzma. Dia menyebabkan dosa yang banyaklah berjima, walaupun dengan pasangan yang halal. Asalnya bersama isteri itu dibenarkan dalam agama, tetapi bila mana dalam bulan Ramadan, maka dosanya kita katakan makin banyaklah, sebab dia kena kafaratul uzma lagi, walaupun dengan pasangan yang halal. Sebab itu disebutkan asimin bihi lisawm. Dia melakukan dosa tersebut kerana dia telah merosakkan puasa dia pada hari tersebut. Kita pergi kepada bab yang seterusnya. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku lisawmi fi sittati mawadi'. Dan diwajibkan untuk orang yang mana diwajibkan qada puasa ini untuk dia imsak, untuk dia menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Maksudnya dalam 6 kes ini, kita dah sebut dah siang tadi, mereka ini puasa mereka dah batal, mereka wajib qada, tapi mereka juga kena imsak. Apa maksud imsak? Mereka tak boleh buat perkara membatalkan puasa walaupun mereka dah batal lah puasa tersebut. Saya tengok tadi ada yang tanya soalan, yang mana tanya soalan di sini, tapi saya tak sempat untuk jawab, berkaitan orang yang mana kita sebut 6 perkara ini. Mereka ni kita tahu dah batal lah puasa mereka, tapi mereka diwajibkan imsak, tahan diri, tak boleh makan. Contoh untuk tarikun niyah, untuk orang yang tertinggal niat. Selalu kita tengok dalam masyarakat kita, pukul 9-10 pagi ada orang yang mana dia makan dan minum. Kita tanya dia pasal apa dia makan ni, dia kata dia lupa niat. Ini golongan tarikun niyah. Mereka ini sebenarnya diwajibkan qada. Dalam masa yang sama, mereka kena juga imsak, tahan diri daripada melakukan perkara membatalkan puasa. Tadi ada saya tengok berkaitan, adakah mereka ni kena qada puasa, orang yang wajib imsak ni? Jawapannya ya, mereka diwajibkan untuk qada puasa, sebab puasa mereka dah batal. Maksudnya tak sah puasa mereka. Puasa mereka tidak terpakai ketika itu. Contohnya kalau orang yang mana kita selalu bagi contoh berkaitan yang pertama, al-awwalu fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Yang pertama ni kita tengok pada bulan Ramadan, bukan pada bulan selainnya, ala muta'addin bi fitrihi. Orang yang mana golongan pertama ini, mereka melakukan perbuatan yang membatalkan puasa dengan sengaja. Maksudnya mereka melakukan perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja. Contoh, pukul 11 pagi dia buat benda yang membatalkan puasa, tak kisahlah apa-apa pun, dengan sengaja, maka puasa dia batal dah pukul 11 tanpa uzur syar'i. Dia batalkan puasa ni tanpa uzur syar'i. Maka untuk kes yang begini, boleh tak dia makan tadi pukul 12 atau pukul 1? Tak boleh. Dia wajib untuk imsak, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau dia buat juga perkara yang membatalkan puasa lagi, dosa lagi. Contoh, pukul 11 dia buat benda membatalkan puasa, pukul 1 dia buat lagi, dosa lagi, pukul 3 dia buat lagi, dosa lagi.
sebab sepatutnya dia berpuasa ketika itu, tapi disebabkan dia punya kelalaian dia ataupun menyebabkan diri dia, kelemahan diri dia, dia buat benda batalkan puasa. Maka ketika ini dia wajib qada, dalam masa yang sama dia wajib juga untuk imsak. Wallahu a'lam. Kita akan sambung baki perbahasannya mungkin pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian bayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan Pertubuhan Kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Yang semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.